Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masuk kelas cikgu ini, kelas online cikgu bersama Cikgu Umi, dan cikgu akan bersiaran setiap hari Jumaat jam 3 petang. Sepanjang PKP ni lah, sepanjang PKP. Kalau sebelum PKP kita selalu buat kelas di agensi, tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, maka kita buat kelas khusus untuk peminat-peminat barang kemas fashion syarikat Zulian di luar sana. Okey. Dan siapa yang nak join kelas cikgu, okey, jom join sekarang. Boleh join sekarang dan share ilmu ini. Mereka kok silanda lah. Dan hari ni cikgu nak bersiaran Q&A ataupun question and answer berkaitan dengan nama Zulian. Okey, siapa yang baru join tu boleh share dulu. Okey, masuk. Okey, masuk kelas cikgu. Okey, kita akan bersiaran sepanjang PKP setiap hari Jumaat bermula jam 3 petang lah. Selalunya cikgu akan online setiap Jumaat lebih kurang dalam 40 hingga 40 minit. Bergantung kepada keadaan lah. Kalau ada banyak pertanyaan, banyak soalan, maknanya panjanglah sikit. Tapi kalau tak ada soalan, seperti biasalah kita akan tamatkan pada jam 3.45 petang bergantung kepada keadaan pertanyaan. Tapi hari ini topik yang paling hebat iaitu berkenaan dengan tetap dengan Emas Zulian, dan selalunya yang menjadi perhatian ramailah di kalangan wanita di luar sana, selain daripada produk-produk Zulian yang lain. Sebenarnya Zulian ni banyak produk, tapi atas permintaan rakan-rakan, bisnes partner untuk cikgu huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan Emas Zulian. Dan terima kasihlah kepada mereka yang baru menonton. Tolong share dan cikgu menggunakan bahasa Melayu baku hari ni. Bahasa Melayu baku supaya orang sebelah daripada luar, daripada Kelantan ni dapat menghayati perkongsian ilmu yang cikgu bagi pada hari ini. Dan untuk mereka yang baru menonton siaran ini, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua, dan semoga baik-baik aja kalian di rumah. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Puan Hajah Umi Zunianti Nurbaya, dan dalam Zulian saya selama sudah hampir 8 tahun, dan saya dikenal sebagai Diamond Sales Manager. Okey. Baik, siapa yang baru join tu, okey, masuk kelas cikgu. Untuk kelas kita pada petang ini santai-santai sembang-sembang bersama Cikgu Umi. Cikgu Umi nak bercerita Q&A, question and answer berkaitan dengan Emas Zulian. Okey, pakai besar ni. Tapi kalau pergi sekolah tak boleh pakai besar ni, pakai dalam tudung boleh. Okey. Ni adalah beberapa contoh koleksi yang cikgu pamerkan di sini. Adalah koleksi peribadi lah, bukan untuk jualan tapi peribadi. Okey, siapa yang baru join tu sila share ya. Share dulu. Set kita belakang, share supaya ilmu ni dipanjang-panjangkan. Dan kepada daulah-daulah cikgu, sila masuk kelas cikgu ini. Cikgu bersiaran secara langsung di FB Live setiap hari Jumaat jam 3 petang sepanjang PKP lah. Sepanjang PKP, musim PKP pandemik COVID-19 ni dah. Okey ni. Tapi di sekolah tak pakai macam ni dah. Di sekolah tak pakai macam ni, tapi bila nak berlive kita nak tunjukkan lah koleksi yang kita ada. Okey, siapa yang baru masuk tu sila share. Dan kalau ada pertanyaan, cikgu akan buka pertanyaan 10 minit terakhir. Maknanya dalam pukul 3.35 cikgu akan buka soalan jika ada sebarang pertanyaan mereka-mereka di luar sana. Dan untuk makluman semua, cikgu akan sentiasa berlive sekali seminggu setiap petang Jumaat jam 3 hingga dalam 45 minit gitu, berkisahkan tentang produk-produk Zulian. Dan hari ini atas permintaan downline, atas permintaan bisnes partner, menggalakkan cikgu supaya buatlah tentang Emas Zulian berdasarkan kepada soalan dan jawapan ataupun Q&A. Okey, Q&A. Dan jangan lupa untuk share ilmu ni. Share, semoga orang kata perkongsian ilmu ini kita war-warkan di luar sana. Dan bagi mereka yang belum lagi join, tolong join dan share dulu. Okey, tunggu dalam 2-3 minit. Okey, di atas ni adalah orang panggil koleksi ni kita panggil koleksi peribadi, bukan untuk jualan. Ni adalah koleksi peribadi, contoh-contoh yang cikgu Umi kumpul daripada sejak tahun 2013 lagi sehingga sekarang lah. Dan sebelah sini pun ada cerita dia. Depan ni adalah sabun extra wash kita, dan dua produk ni adalah produk malian daripada syarikat Zulian, iaitu produk green tea dan juga produk Eltina. Dan apa kaitan tiga produk ni dengan emas kita? Okey, ini nak cerita dalam Q&A bersama Cikgu Umi. Okey, jadi siapa yang baru join tu boleh masuk sekarang sebab kita nak mulakan soalan. Ada 20 soalan sekarang ni. Ada 20 soalan berkaitan dengan Emas Zulian yang diutarakan ataupun
dikemukakan oleh ramai kebanyakan customer-customer di luar sana. Okey. Dan cikgu mulakan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama adalah ada setengah customer bertanya, adakah Zulian syarikat datang daripada luar negara? Sebab nama Zulian tu kadang-kadang mungkin mirip kepada bangsa-bangsa lah Zulian. Tapi sebenarnya dalam sebutan Chinese kita panggil Julian. Julian bermaksud menuju ke depan. Zulian tu bermaksud menuju ke depan sanalah, dengan orang kata dengan menuju jauh ke depan, maksudnya ada matlamat tertentu. Jadi syarikat Zulian ni adalah satu syarikat, bukan syarikat luar negara tapi syarikat dalam negara, tempatnya lokasinya adalah di Penang. Jadi sekarang kita ada 5 buah kilang, dan kilang itu adalah kilang di Penang, dan syarikat Zulian merupakan syarikat tempatan. Syarikat tempatan, syarikat kita bukan datang daripada luar negara. Maknanya bila kita gunakan produk-produk Zulian, kita support, menyokong produk-produk Malaysia. Okey, tu soalan yang pertama. Dan bagi mereka yang baru bersiaran hari ini, yang menonton ilmu cikgu pada petang ini, petang ini tolong share ilmu ni supaya dikembang-kembangkan, supaya dapat manfaat. Dan hari ini cikgu bercerita tentang Q&A, tentang Zulian, question and answer, soal dan jawab. Maknanya cikgu soal dan cikgu akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan Zulian. Okey, terima kasihlah kepada Cik Ina Zulian. Jangan lupa Cik Ina untuk share, kongsikan ilmu ini. Dan tadi baru soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua ni ialah bilakah syarikat Zulian mengeluarkan ambasador? Okey, syarikat Zulian mengeluarkan ambasador pada tahun 1989. Maknanya sekarang ni sudah lebih daripada 31 tahun berada di pasaran. Dan syarikat Zulian merupakan satu syarikat yang terunggul. Maksudnya ialah sekian kalinya sehingga kini belum ada lagi mana-mana syarikat yang boleh menandingi, syarikat dalam negara lah, dalam negara yang boleh menandingi dari segi pembuatan ambasador seumpama sepersis seperti syarikat Zulian. Jadi syarikat Zulian sudah bertapak di Malaysia selama 31 tahun dan mula mengembangkan rangkaian dia di seluruh Asia Tenggara. Jadi sekarang ni di Thailand sendiri dah, kalau dulu 2-3 tahun yang lepas, Zulian Thailand agensinya sudah hampir 400 buah, dan mungkin ketika ini menjelang tahun 2021 mungkin yang bilangannya melebihi daripada 400 lah. Nak menunjukkan bahawa syarikat Zulian sudah berkembang bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh area Asia Tenggara. Okey, itu adalah soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga adalah siapa yang ada soalan tu simpan, tulis dulu nanti nyatakan, kemukakan 10 minit terakhir cikgu akan buka soalan, mana tahu penonton di luar sana ingin bertanya berkenaan Mas Zulian lah. Okey, Mas Zulian, dan terima kasihlah kerana menonton dan jangan lupa untuk share. Okey, yang ketiganya adalah ceritakan sedikit tentang sejarah emas Zulian. Okey, sejarah emas Zulian. Okey, pada tahun 89, sebelum tahun 89, syarikat Zulian adalah merupakan syarikat yang mengeluarkan emas 916. Jadi kebanyakan produk-produknya dihantar ataupun dieksport ke Asia Tengah, ke negara-negara Arab lah. Dan pada tahun 89, sebelum tahun 89, CEO kita Mr. Teo Beng Seng telah membuat satu kajian melihat bahawa pasaran 916 di Asia Tengah tu semakin menurun. Maksudnya ialah ketika itu berlakunya pergolakan, peperangan dan sebagainya. Dan Mr. Teo Beng Seng ini, CEO syarikat Zulian, pada ketika itu membuat satu kajian apa yang akan berlaku untuk masa akan datang. Dan dia buat kajian pada ketika itu tahun 89 di sejarah ni, tahun 89, sebelum itulah, sebelum syarikat Zulian, syarikat ambasador ditubuhkan, membuat kajian di negara-negara Eropah. Dan pada ketika itu kebanyakan negara-negara sudah maju mengeluarkan banyak barang perhiasan yang terdiri daripada ambasador sebagai barang perhiasan utama. Jadi melihat kepada keadaan ini, Mr. Teo Beng Seng beranggapan bahawa sedikit masa lagi, antara 30 tahun, iaitu ketika ini mungkin masyarakat Malaysia akan menjadi satu masyarakat yang lebih maju, lebih moden. Dan pada ketika ini ramai di kalangan kita maknanya dah boleh menerima ambasador sebagai barang perhiasan. Jadi benda ini telah difikirkan oleh CEO kita Mr. Teo Beng Seng 30 tahun yang lalu. Dan kenapa pada ketika itu dia tukar daripada 916 tukar kepada pengeluaran ambasador? Kerana permintaan 916
1916 ketika itu semakin berkurang. Maksudnya semakin berkurang disebabkan oleh permintaan di luar negara, penggunaan emas 1916 di luar negara semakin berkurang, dan syarikat Zulian terpaksa membuat satu kata keputusan drastik dengan mengeluarkan emas sadur, emas 24K. Itu sejarah dia. Okey. Jadi pada tahun 89 tu maka tertubuhlah satu syarikat, kita panggil syarikat Zulian Marketing, yang hanya pada asalnya adalah bangunan 2 tingkat sahaja. Okey, assalamualaikum Cik Norma, tolong share Cik Norma. Cik Norma ni banyak sangat fans, banyak sangat kata pengikut-pengikutnya. Okey. Dan tu yang ketiga. Okey, yang keempatnya adalah suara saya okey tak? Suara saya dengar molek tak? Cik Na dengan Cik Norma. Takut suara saya tak apa-apa clear lah. Harap-harap clear. Okey, dan yang keempat ni ialah berapa banyakkah pattern emas Zulian? Okey, setakat hari ni pattern emas Zulian adalah sebanyak lebih kurang dalam 360 pattern yang terdiri daripada brush ataupun ni rantai leher, loket, kemudian barisan rantai tangan, sama ada untuk wanita, untuk baby ataupun untuk remaja, untuk kanak-kanak. Terdiri daripada lebih kurang dalam 360 pattern, termasuklah emas putih, besi emas putih, saduran rhodium. Jadi kita ada sebanyak 360 pattern. Maksudnya kalau kita nak berhias memang kata memang banyaklah pattern-pattern dia, dan setiap pattern ni ditukarkan setiap tahun. Jadi tahun lepas tu ada dalam pengeluaran yang baru dalam 3 ataupun 4 jenis pattern, dan tahun ini dah war-warkan dah rantai yang baru, tapi belum lagi maknanya agensi belum lagi dapat benda tu. Cumanya kita just sebar-sebarkan, mungkin dalam seminggu 2 minggu nak puasa akan dikeluarkan pattern-pattern yang barulah. Okey. Kemudian soalan yang kelima, ada 20 soalan, sempat ke tidak ni sampai pukul 3.45 petang, dan jangan lupa untuk share ilmu ni. Okey, yang kelima ni ialah emas Zulian diperbuat daripada apa? Suara clear molek. Okey, comel Cikgu Umi petang ni. Sebab tak hujan. Kalau hujan, kalau mendung jadi cuaca tu tak comel. Okey. Baik, yang ke sebab pakai hitam dah. Pakai hitam. Okey, yang kelima, emas Zulian diperbuat daripada apa? Okey. Emas Zulian, okey, dalam tu adalah solid alloy. Okey, dalam tu adalah solid alloy. Gabungan 2 ataupun 3 jenis logam. Jadi logam tu ia tidak berkarat. Jadi kalau kita perasan, mungkin ada tu ataupun nenek kita ataupun mak kita yang menggunakan barang kemas Zulian. Okey, yang bertahun-tahun tu maknanya ia tidak berkarat. Ia tidak berkarat, dia tidak mengelupas, dia tidak kata macam patah dan sebagainya. Okey, di luarnya adalah emas 10 ataupun emas 24K. Okey, emas 10 adalah 99.9 emas tulen, dan di sini ditunjukkan ni adalah contoh belian Swiss ataupun zubit zirconia. Belian Swiss adalah belian buatan tangan ataupun buatan kilang. Kita panggil sebagai belian sintetik yang banyak digunakan di pasaran sana dah. Sebab belian ni dia lebih kukuh, dia lebih cantik, dia lebih berkilau dan lebih murah harganya berbanding dengan belian yang asal daripada perut bumi. Jadi belian ini syarikat Zulian import daripada negara Switzerland dan juga Australia. Okey, nampak tak? Okey. Baik, kita pergi ke soalan yang ke-6. Ada soalan ni. Okay, yang ke-6, bagaimana cara mencuci emas Zulian? Okey, ada kalangan kita kadang-kadang pakai sebanyak 2 tahun, 3 tahun tak pernah cuci emas Zulian. Tapi sebenarnya emas Zulian ni kena dicuci sentiasa. Okay, kena cuci. Sebagai contohnya, pakai ini. Bila sampai waktunya kita nak mandi tu, kita kena cucikan juga, sabunkan juga emas-emas kita. Tapi kalau Umi gunakan produk Zulian dah. Produk Zulian iaitu 2 produk ni. Ni gunanya produk letak kat sini supaya kita faham, kita tahu. Ni adalah contoh produk-produk yang boleh kita gunakan untuk bersihkan ataupun cucikan emas kita tu lah. Dan tidak kira lah emas apa pun, emas Zulian ke ataupun emas di pasaran di luar sana, boleh gunakan shampoo mandian daripada syarikat Zulian sebab ia tidak mengandungi banyak bahan kimia yang boleh merosakkan emas-emas kita. Jadi shampookan dia dengan cara macam mana? Gunakan span ni. Okey, gunakan span ni dapat kita belilah di kedai RM2 ke dengan harga hanya RM2 dan RM2 berapa sen 2 sen ke 3 sen. Okey. Kemudian basahkan dulu, kemudian titiskan beberapa dalam sedikit saja mandian ini green tea, yang ni adalah mandian Eltina. Sedikit saja, kemudian kita ramah-ramah sehinggalah keluar buih yang banyak. Kemudian kita gunakanlah nak cuci tubuh kita dengan emas yang kita pakai ni dah, cincin dan juga rantai dan sebagainya. Jadi kemudian bila dah siap mandi tu, pecatlah kita punya barang kemas dan letaklah di tempat yang kering. Jadi dia akan kering dengan sendiri. Ni tujuannya ialah supaya ianya tidak
bila kita pakai tu dia akan melekat peluh. Melekat peluh, melekat garam-garam, dan kalau kita biarkan lama-lama mask kita akan jadi kusam dan sebagainya. Dia tak akan luntur, dia tak akan tertanggal. Ia akan mengambil masa dalam bertahun-tahun juga nak luntur mask 24K ni. Tapi kalau kita jaga dengan elok, ia masih boleh bertahan bertahun-tahun dan menjangkaui kadang-kadang tu sampai ke 20 tahun, bergantung kepada bagaimana cara kita menjaga barang kemas kita. Dan yang ni boleh dapat di agensi lah, mana-mana agensi. Tak kira lah mana-mana ataupun secara online. Dan ini adalah shampoo badan green tea, dan dalam tu ada kandungan ekstrak buah kiwi. Jadi semua produk-produk Zulian tidak menggunakan bahan kimia dan sangat bagus, sangat baik untuk bersih ataupun cuci kita punya barang kemas. Kemudian ni tak cerita lagi, kejap lagi ni. Satu lagi adalah ni adalah shampoo badan Eltina yang dibuat daripada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Farah. Farah, jangan lupa. Okey, ni adalah shampoo badan Eltina yang diperbuat daripada ginseng dan juga lemon. Ada vitamin E. Ia sangat bagus untuk kulit lah bagi mereka, selain daripada untuk cuci barang kemas, ia bagus untuk mereka yang alergi tubuh, alergi kulit. Okay, tu vitamin E ni, fungsi vitamin E untuk kulit lembut. Okey, beralih kepada soalan kita yang ke-6 tadi, bagaimana cara mencuci mask Zulian. Okey, satu lagi ni ialah dalam masa sebulan sekali kita boleh melakukan dengan cara ni ialah menggunakan sabun extra wash. Ni untuk kotoran degil lah. Contohnya yang ni rantai gajah ni, kita boleh gunakan sebagai basahan. Maksudnya ni kita boleh pakai hari-hari. Yang ni sebab dia tahan lasak. Jadi dalam masa sebulan mungkin ada lekat-lekat daki kat sini kan, lekat-lekat daki. Jadi kita boleh menggunakan sabun extra wash nak mencuci barang kemas kita yang berlebihan yang kita pakai berbulan-bulan tu. Kita pecah sekejap, kemudian kita ambil satu mangkuk air panas, satu mangkuk air panas, dan bubur, masukkan setengah sudu kecil sabun extra wash, kacau sehingga sebati, kemudian masukkan barang kemas yang ingin nak kita cuci tu. Biarkan sekejap dalam 5 minit, 10 minit gitu. Kalau nak biar semalaman pun tak apa, barang kemas dia tak akan luntur. Kemudian kita menggunakan berus gigi lama. Kemudian kita dapat tengoklah air tu daripada jernih, dia akan bertukar menjadi lebih kehitaman lah. Nak menunjukkan bahawa di celah-celah kita punya barang kemas ni memang berdaki. Daki. Jadi lakukan cucian sendiri ini dapat menjamin kekilauan tu, kilau, sirna barang kemas kita lah. Tak kira barang kemas apa pun, sama ada barang kemas Zulian ataupun barang kemas luar sana, boleh gunakan sabun extra wash nak cuci sendiri. Jadi barang kita sentiasa elok, sentiasa bersinar, berkilau, cantik gitu. Okey. Kemudian dah basuh dengan guna berus dengan guna berus gigi lama tu, siram dengan air yang bersih, kemudian lap-lapkan, kemudian biarkan ia kering dengan sendiri. Biarkan di tempat yang teduh lah, jangan jemur bawah cahaya matahari pula. Okey. Ni adalah cara nak cuci macam mana emas Zulian. Okey, siapa yang baru bersiaran bersama cikgu, tolong share ilmu cikgu ni. Ini cikgu berbicara soal dan jawab berkaitan dengan emas Zulian. Okey, soalan yang ke-7. Okey, ada 20 soalan. Sempat kedap dengan masa kita. Okey, yang ke-7, apa lebihnya guna emas Zulian? Okey, apa lebih guna menggunakan emas Zulian? Okey, suka tak kalau benda tu kita beli dan kita boleh sentiasa perbaharuinya? Maksudnya lah, kalau pakai tudung ni, kalau nampak tudung-tudung lusuh, kita boleh tukar dengan tudung yang baru. Suka tak? Semua orang suka kat luar sana. Jadi barang kemas Zulian pun macam tu juga, akan diberikan satu kad waranti. Jadi ini tak bawa kad waranti untuk ke atas, tak apa. Jadi kad waranti tu kita gunakan untuk penyaduran secara percuma. Jadi jangan hilangkan kad waranti tu, dan pastikan kad waranti tu kita tepek, panggil gam kan. Dia tak pakai gam, jadi stiker kat belakang tu. Buang stiker tu dan tampal di ada bentuk bulat situ tu, nak menandakan bahawa barang kita ni boleh kita sadu secara percuma emas 24K di mana-mana agensi. Jadi agensi akan hantar barang sadu kita tu ke HQ di Penang. Jadi jangka masa selama mana tu? Selama 1 bulan. Jadi kita sentiasa boleh pakai yang baru. Kalau kita nak saya tunjuk beberapa contoh yang lama ni dalam 20 tahun dah. Masih lagi cantik. Jadi saya beli daripada seorang customer lah, dia tak nak pakai, dia pun jual kat saya murah-murah, jadi saya beli. Cantik sangat. Ni belum lagi dia sado, dia adalah contoh nak menunjukkan betapa tahannya barang kemas Zulian. Jadi suka tak kalau benda tu kita boleh pakai yang baru? Suka sangat-sangat. Tu adalah kelebihan untungnya bila kita gunakan emas Zulian. Dan selain daripada itu juga kita dapat bonus. Maknanya kita guna pakai apa saja produk Zulian ni, kita akan berikan bonus. Dapat bonus. Bonus tu dalam bentuk duit
masuk ke dalam akaun kita. Seronok tu adalah kelebihan keuntungan mereka yang menggunakan produk-produk Zulian. Jadi yang lain saya tak pastilah macam mana keedahannya. Itu tak samalah. Okey, kemudian yang ke-8, apa bezanya emas 10 dengan emas di pasaran? Tadi masa di awal tadi berkaitan orang tanya ceritakan sedikit tentang emas Zulian. Ceritakan di luarnya adalah saduran emas 10 ataupun emas 24K. Emas 24K adalah emas tulen. Okey, emas tulen iaitu 99.9% adalah emas. Contoh yang paling nyata adalah jongkok emas tu. Jongkok emas tu adalah contoh emas 10 ataupun emas 99.9 ataupun emas 24K. Jadi setebal mana? Sekejap lagi cikgu cerita. Jadi apa bezanya emas 10 dengan emas di pasaran? Okey, emas 10 tu contoh emas 10. Okey, emas di pasaran tu kalau di Malaysia ada 916, ada emas 9, ada emas 85, ada emas 78.5, kemudian ada emas 58.5 dan ada yang paling rendah sekali itu swasta 38.5. Jadi saya ambil contoh hanya emas 9. Saya tak nak berbicara tentang emas lain. Ambil contohnya emas 9 yang berada di pasaran sana. Tapi sekarang ni kalau dulu ada emas 9, ada emas 95. Okey, contoh emas 9. Emas 9 iaitu 90% adalah emas. Emas 10 dia ambil sedikit daripada jongkok emas tu sebanyak 90% dan 10% lagi akan ditambah dengan benda-benda lain. Sebagai contohnya ada setengah tempat ditambah dengan besi, ada setengah tempat ditambah dengan tembaga. Sebab apa benda-benda logam ini perlu ditambah kepada emas 10 tadi? Sebabnya ialah untuk menguatkan lagi emas kita tu. Kalau tak campur dia akan jadi macam lembut, lembek, tak boleh nak bentuk dan sebagainya. Dan ketu bezanya di antara emas 10 dengan emas di luar sana lah, emas 9 ataupun 916 ataupun 78, 85 dan sebagainya adalah kandungan-kandungan emas yang diguna pakai. Jadi di luarnya adalah emas 10. Sebagai contoh dinding kat belakang Umi ni, cat ni kita andaikan adalah emas 10 ataupun emas 24K. Dalamnya adalah, dalam tu tak nampak dah. Yang tak nampak tu adalah solid alloy. Solid alloy adalah campuran 2 ataupun 3 jenis logam yang dia tidak akan dia tahan karat, dia tidak akan menggelupas, tidak akan patah dan sebagainya. Itu sebab kalau ni pun lama dah. Ni dalam awal tahun 90-an. Ni memang lama tengok dia tak berkarat. Suka tak? Benda kita baru sentiasa. Ni untungnya kalau guna pakai barang kemas Zulian. Ada juga yang soalan-soalan tu saya akan jawab sekejap lagi. Okey, dan soalan yang ke-9. Okey, Assalamualaikum Azliza, Waalaikumsalam warahmatullahi. Share. Okey, yang ke-9-nya kenapa emas Zulian tak boleh digadai? Okey, baik. Gadai ni maksud dia pajak lah. Pajak. Okey. Emas Zulian bukan tidak boleh digadai. Okey. Dia tidak boleh digadai di 3 tempat, iaitu di kedai emas, tak boleh nak gadai, tak boleh nak jual di kedai emas, di pajak gadai dan juga di bank lah. Di bank lah. Sebab apa? Sebab tadi kita berbicara, beritahu bahawa lapisan emasnya hanyalah 10%. Maksudnya ialah setebal 0.5 mikron ataupun setebal 5 helai kertas tisu yang dimanfaatkan. Jadi bila kuantitinya emasnya hanyalah 10%, jadi tak logik kita nak gadaikan barang kemas ini di 3 tempat tersebut tu lah. Di 3 tempat tersebut. Dan ada setengah juga pajak gadai yang tidak menerima barang gadaian yang diperbuat daripada emas 75 dan ke bawah lah. Dan ke bawah. Sebabnya mungkin kerana kandungan emasnya sangat kurang. Jadi itu salah satu sebablah alasan kenapa barang kemas Zulian tidak boleh digadai, dijual di 3 tempat tersebut. Tetapi kalau kita nak gadaikan kepada orang perseorangan tu tidak menjadi masalah. Kita nak jual kepada orang perseorangan tidak menjadi masalah. Contohnya kita nak gadaikan Umi ada seberkas barang kemas Zulian dan pada waktu yang sama Umi kurang duit. Jadi Umi nak pinjam dengan rakan dan sebagainya. Contohnya, boleh tak Umi tolong pegang barang kemas aku ni sebanyak ni, aku nak pinjam RM5,000 dan bila dah dapat duit 3 bulan aku akan bayarlah dan kau boleh pulangkan barang kemas ini. Itu kita panggil gadai secara konvensional. Secara orang perseorangan. Jadi kalau yang kata barang kemas Zulian tak boleh jual, tak boleh gadai, itu adalah tidak tepat. Kalau dia kata barang kemas Zulian tak boleh digadai, tak boleh dijual, di mana? Di 3 tempat tersebut yang telah menyatakan di awal tadi, itu memang betul. Okey. Faham tak? Okey. Terus share ilmu ni. Okey, share dulu. Kemudian nombor 10-nya,
boleh buat mandi tak Emas Zulian? Emas Zulian kadang-kadang orang takut nak buat mandi lah, kadang-kadang angkat tangan lah, takut apa? Takut terkena air. Jadi daripada tahun 89 sehingga sekarang, dan Emas Zulian dia tidak akan luntur lah kalau kita nak jadikan sebagai perhiasan ataupun barang basahan yang kita boleh pakai sentiasa. Kalau kena air, beratus kali kena air pun, ataupun kita rendam barang kemas Zulian tu, keesokan harinya ataupun sebulan kemudian kita nak tengok benda tu luntur ke tidak, dia tak akan luntur. Bukan cara tu. Emas Zulian boleh luntur. Dia ada contohnya kalau kita pakai sentiasa, kita menumbuk sambal ke, menggunakan geseran-geseran, lama-lama mungkin dalam masa setahun kita nampak keluar warna putih. Warna putih tu bukan silver, bukan perak, tu adalah solid alloy. Jadi sudah sampai masanya untuk kita sadu semula barang kita supaya menjadi baru balik, cantik balik. Tu kaedah menggunakan barang kemas Zulian. Okey. Apa lagi soalan? Okey, yang ke-11, boleh pakai sebagai basahan. Tadi saya dah cakap dah. Dan ini sebenarnya untuk secara global, barang kemas Zulian dipakai adalah untuk perhiasan. Sebagai contohnya kita nak keluar, kita nak pergi ke duri, kita nak pergi ke mana-mana saja, kita pakai barang kemas Zulian bersesuaian dengan apa yang kita nak buat. Sebagai contohnya kalau kita nak pergi ke duri, kita pakai yang besar-besar sikit. Ataupun kalau kita nak pergi kerja, kita pakai yang simple-simple, yang biasa-biasa. Ataupun kita nak pergi function dan sebagainya. Jadi syarikat Zulian mengeluarkan sebanyak 360 pattern barang kemas Zulian. Jadi kita boleh pakai berdasarkan kepada kita punya personality dan image dan apa acara yang kita nak hadiri. Jadi barang kemas Zulian dikeluarkan untuk memenuhi hasrat wanita-wanita yang suka berhias. Dalam jangka masa yang sama nak berjimat. Dalam jangka masa yang sama benda tu boleh digunakan pakai sentiasa. Maksudnya ialah kalau hari ni rasa macam contoh kalau yang baby-baby tu tak, yang kecil-kecil tu bila anak kita dah besar mesti dia tak padam lah. Jadi kita boleh sedekahkan barang kemas itu kepada siapa? Cucu saudara ke, anak saudara ke. Jadi barang kemas Zulian kita panggil long lasting, boleh digunakan sepanjang waktu, kena dengan cara dan penjagaannya. InsyaAllah tu untungnya guna pakai barang kemas Zulian. Okey. Kemudian apa lagi soalan? Boleh pakai sebagai pasal di kemas Zulian? Ni soalan yang sangat-sangat memang orang kata sentiasa saya dengar, sama ada di video atau di channel YouTube saya, sebab saya ada channel YouTube, channel kita panggil channel Cikgu Umi. Jadi siapa yang belum lihat boleh just klik siaran channel saya nak melihat perkongsian saya berkenaan dengan produk-produk Zulian, especially berkenaan dengan barang kemas Zulian. Okey, ada setengah mungkinlah kita pergi ke mana-mana dan ada yang berkata bahawa membazir, guna pakai, beli barang kemas Zulian membazir sebab tak ada nilai dan sebagainya. Okey, hari ni Cikgu Umi ambil sedikit masa nak kupas apa perkataan membazir itu dengan nilai. Perkataan membazir dengan nilai. Okey, kalau mengikut Kamus Dewan, membazir ni Kamus Dewan beritahu kita bahawa satu perilaku, satu keadaan, satu tingkah laku di mana kita orang kata kita dah tak guna benda tu dan kita buang benda tu. Maksudnya ialah kita tidak lagi menggunakan sesuatu benda itu, kemudian kita membuangnya. Itu kita panggil sebagai membazir. Ada juga membazir ni Kamus Dewan dikategorikan sebagai satu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak memberikan manfaat dan sebagainya, gitu. Kemudian satu lagi dia berkenaan dengan selain daripada yang kedua tafsiran tadi, itu berkenaan menambah-nambah benda yang sudah ada, maksud dia. Itu ada 3 maksud berkenaan dengan membazir. Okey, jadi apa kaitannya dengan emas Zulian ini? Apa kaitan membazir itu dengan emas Zulian ini? Okey, kemudian kaitan tadi membazir itu kerana dia tidak ada nilai. Okey, nilai ni kalau Umi lah, pendapat Umi, semua orang ada pendapat masing-masing. Jadi kita kena hormati pendapat orang lain dan kita juga mesti menghormati cita rasa orang lain sebab cita rasa orang lain ni berbeza. Ada setengah orang dia suka koleksi macam ni, ada setengah orang dia suka emas macam ni, ada setengah orang dia suka keadaan macam ni. Jadi kita hormati dia punya cita rasa, kita hormati dia punya kesukaan, keinginan. Jadi prinsip ni macam tu. Jadi apa kaitan membazir tadi dengan nilai? Maknanya tak payahlah beli emas Zulian ni membazir sebab tak ada nilai. Okey, nilai ni pendapat Umi dia ada 3 tafsiran. 3 tafsiran. Okey, nilai tu yang pertama, mungkin seseorang itu mempunyai sesuatu, membeli sesuatu itu disebabkan ada nilai, kita panggil nilai komersial ataupun nilai duit ataupun nilai orang panggil keuntungan. Itu kita panggil nilai lah. Contohnya seperti
beli tanah, aset, beli rumah ataupun beli sesuatu itu yang bila boleh dijual balik tu dapat menghasilkan keuntungan ataupun harta ataupun duit dan sebagainya. Itu kita panggil nilai kebendaan. Nilai kebendaan, nilai harta ataupun nilai duit. Yang keduanya adalah nilai kemanusiaan. Okey, nilai kemanusiaan maksudnya ialah ada setengah orang memiliki sesuatu itu sebab adanya nilai insani ataupun kemanusiaan. Sebagai contohnya, dia suka pelihara kucing. Pelihara kucing, dan kucing itu bukan harga RM2-3, beratus-ratus harganya. Kadang-kadang mencecah RM5,000, RM10,000. Sebab apa? Sebab kucing ini orang kata dia ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan, nilai insani. Dia suka berbuat baik kepada binatang-binatang seperti itu, dan ia tidak ada kaitan dengan nilai tadilah, nilai duit, nilai harta benda tadi. Okey, yang ketiganya adalah nilai keseronokan. Keseronokan ni maksudnya ialah dia dapat sesuatu tu, dia seronok, dia gembira sangat-sangat, dan tidak semestinya berdasarkan kepada benda, dan mungkin dia suka melakukan sesuatu. Sebagai contohnya macam cycling, naik basikal, kemudian mengumpul aksesoris berkaitan dengan basikal. Dia rasa seronok benda tu. Dan bagi Umi, apa yang Umi lakukan 90% kebanyakannya adalah benda-benda yang mendatangkan nilai-nilai keseronokan, nilai kemanusiaan. Dan amat jarang sebenarnya kita lakukan sesuatu itu dalam kehidupan seharian kita. Kita lakukan semata-mata kerana benda tu ada nilai harta benda, nilai duit semata-mata. Jadi kalau Umi ni melihat kepada barang kemas ini sebab saya suka benda ni. Saya sangat suka, saya sangat gembira, dan tengok benda ni pun betul-betul puas hati dah. Biarlah benda tu adalah masado, dan ini bergantung kepada kita punya sosial ekonomi lah. Setengah orang dia mampu beli yang mahal, tak apalah. Suka yang mahal, okey. Dan saya suka benda ni. Maknanya memberikan kita hiburan, memberikan kita keseronokan dan sebagainya. Dan satu lagi ni ialah nak kata membazir, tidak membazir. Kalau membazir, benda tu kita buang. Kita dah tak gunakan. Sebagai contohnya macam makanan berlebihan dan kita buang. Dan setiap apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, ia ada nilainya tersendiri. Walaupun hatta tulang yang telah kita makan, kita buang di luar sana, ia menjadi makanan kepada binatang-binatang, makhluk Allah yang lain. Jadi segala benda yang Allah jadikan atas dunia ini pasti ada nilai. Walaupun tidak ada nilai kebendaan bagi kita, tapi ia bernilai bagi makhluk-makhluk yang lain. Jadi setakat hari ini Umi guna selama 8 tahun, tak ada lagi benda ni Umi buang merata. Habis-habis pun kalau Umi rasa tak nak pakai, Umi sedekahkan kepada orang lain. Maknanya dapat pahala dari situ. Okey. Panjang lebar berkaitan dengan membazir dengan nilai. Okey. Okey, siapa yang baru menonton, terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa untuk share ilmu saya. Hari ini saya Q&A, question and answer berkaitan dengan nama Hazulian. Okey, dah jawab dah soalan yang orang kata besar sangat tadi. Okey, yang ke-13. Okey, yang 13, Amazulian tak ada nilai. Okey, dah kupas dah tadi. Yang ke-14, boleh tak Amazulian disadur di kedai-kedai emas? Okey, ada setengah daripada kita mungkin nak cepat dan tak jumpa agensi ataupun jauh daripada agensi. Pastikan barang kemas Zulian yang kita pakai, yang kita gunakan, bila kita nak sadur, kita mesti sadur di agensi yang berdekatan ataupun melalui okey, melalui mereka yang bertauliah lah, supaya dia macam ni. Mahzulian ni bila kita sadur di kedai mah biasa, dia kaedahnya adalah berbeza. Kalau di syarikat Zulian, ia menggunakan kaedah elektrolisis. Jadi kalau rasa Kak Syikin tahu, sebab Kak Syikin ni memang cikgu sains. Kaedah elektrolisis adalah kaedah di mana ia celup dalam tu solid alloy. Celup selama beberapa minit dah, ada dia punya jangka masa dalam air emas. Dia menggunakan kaedah sains, iaitu kaedah elektrolisis. Jadi kalau kita sadur barang kemas bulan ini di kedai-kedai emas, ia menggunakan kaedah yang tidak sama. Bila menggunakan kaedah yang tidak sama, maksudnya ialah bila kita pakai dalam masa sebulan saja, emas zulian kita akan menjadi kehitaman, akan merosakkan emas kita. Sayang, bila dah rosak, nak pulih balik tu susah. Dan syarikat Zulian sendiri bila nampak benda kerosakan ini terjadi, dia tak nak dah lah, susah kita nak sadur semula. Jadi jangan sekali kita sadur di kedai emas. Kita kalau jauh daripada agensi, kita cuci sendiri menggunakan sabun extra wash dan juga menggunakan mandian ni. Maknanya kita boleh lambatkan sedikit proses orang kata
kusam tu barang kemas kita. Jadi kalau kita menggunakan shampoo badan ni dengan kita cuci dengan sabun extra wash, dia boleh bertahan bertahun-tahun mask kita. Okey. Kemudian nombor 15, berapa lama mask Zulian boleh bertahan? Berapa lama mask Zulian boleh bertahan bergantung kepada kita. Bergantung kepada corak penggunaan kita, corak penjagaan kita. Ingat ya, barang kemas Zulian kena selalu dishampookan. Shampoo kena selalu dicuci menggunakan shampoo Zulian. Saya produk lain saya tak berani katakan. Saya sebab saya guna yang ni, jadi saya show yang ni lah. Saya bagi tahu yang saya pakai. Okey. Kemudian kena selalu dibasuh, di shampoo, dan selalu seminggu sekali ataupun sebulan sekali cuci dengan sabun extra wash menggunakan air panas. Kemudian dalam setahun sekali hantar sadun ke agensi akan hantar ke syarikat Zulian untuk penyaduran semula mask 10. Jadi barang kita bagus sentiasa. Setiap tahun keluarkan koleksi-koleksi yang dah pakai tu untuk disadun. Seronok dapat benda baru ni. Okey. Kemudian berapa lama mask Zulian boleh bertahan? Okey, yang ni saya nak tunjukkan yang lama dah ni. Mungkin orang di luar sana, perempuan di luar sana kenal lah yang pernah menggunakan barang kemas Zulian. Dia adalah salah satu barang kemas yang dikeluarkan tahun 90-an. Rasalah lama dah, sudah hampir 30 tahun dan dia masih baru. Yang ni saya belum sadun lagi. Ini saya beli daripada seorang customer yang dia tak nak pakai sebab boring, lama dah dia pakai benda ni, dia nak koleksi yang baru, jadi dia jualkan kepada saya. Ni ada lagi beberapa contoh yang memang lama lah, lama. Ni pun contoh yang lama dan masih lagi cantik. Cantik, dia punya kilauan emas tu masih lagi bertahan. Ni sekali sadu dalam hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Okey. Soalan seterusnya. Okey, nak habis dah masa kita ni dah. Aku nak mengajar lagi. Okey, terima kasihlah kepada mereka yang menonton pada hari ini. Jangan lupa untuk share ilmu saya, share kembangkan ilmu ini. Okey, ada baru boleh masuk line, memang line buana-buana sikit. Hari ni pun saya pun beberapa kali dah pecek situ dah sebab dia buana, tapi tak apalah, kita tetap akan teruskan. Okey, yang soalan ke-6, emas Zulian mahal. Okey, emas Zulian mahal. Okey, mahal. Okey, mahal ni adalah soalan berbentuk subjektif. Maksud dia ialah setengah orang setengah orang dia rasa macam murah, ada setengah orang dia rasa macam mahal, bergantung kepada ekonomi ataupun persepsi tanggapan seseorang itu. Jadi nak kata emas Zulian mahal pun sebab ada juga harga RM50. Ada harga RM50 nak kata ni murah ni. Saya pakai ni. Saya pakai ni yang yang kosong ini ni 5 dalam 60 lebih ke gitulah. Sangat-sangat murah ni, paling murah sekali, dan yang paling mahal sekali ni adalah harga tak sampai RM600. Tak sampai RM600. Jadi harganya bergantung kepada ekonomi kita. Kalau rasa kita mampu, kita beli yang lebih mahal sikit. Kalau rasa macam nak yang biasa-biasa dan 100 lebih, banyak sangat koleksi-koleksi Zulian yang maknanya kita mampu milik. Jadi mahal tadi adalah subjektif, dan bagi saya kalau benda tu boleh bertahan selama 20 tahun, tak ada mahalnya. Berbaloi kalau kita belilah, kita guna pakai, beli untuk anak-anak kan, anak perempuan, pada pakai hak Zulian dia dah anak perempuan dah. Okey. Kemudian soalan 17, kenapa emas Zulian tak boleh dijual? Ada jawab dah tadi sekali dengan gadai tak boleh jual. Kenapa tak boleh jual? Kenapa tak boleh gadai? Di soalan yang sama je lah. Soalan yang sama. Okey, nombor 18, boleh tak trade in emas Zulian yang telah rosak ataupun yang lama-lama, pattern-pattern lama? Okey. Kita nak trade in emas baru tak boleh. Kecuali benda tu rosak, dan tetapi kalau yang emas baru ni pattern masih ada lagi, maknanya kita hanya boleh tukar pattern yang sama lah. Pattern yang sama. Dan setengah orang beranggapan bahawa bila dah memiliki emas Zulian tak boleh nak trade in, tak macam emas di pasaran. Tu ada salah, anggapan yang salah. Emas Zulian boleh trade in tapi ada syarat-syaratnya. Itu sebagai contoh, kita ada satu barang kemas. Barang kemas ni mungkin dia tercabut lah, penyakut dia ataupun ada sedikit kerosakan, kita boleh trade in kan, tukar dengan emas yang baru, tetapi harganya kena rujuk di agensi, nak lihat berapa harga asal ni barang kemas ni, dan kita boleh trade in. Harga barang yang baru tu mestilah jauh lebih mahal sedikit daripada yang ni. Jadi bukan kita bayar sepenuh, kita hanya bayar separuh sahaja. Jadi berapa nak bayar tu dia kena rujuk agensi untuk pastikan, sebab macam barang-barang lama ni di katalog yang baru ni tak ada dah, dia kena rujuk katalog yang lama, dan katalog yang lama tu hanya ada di agensi. Maknanya barang kemas Zulian yang lama-lama, yang patahkan yang apa, boleh trade in dengan barang yang baru. Sebagai contohnya tertarik dengan brochure Umi pakai ni, tukarlah yang ni, tapi harganya kena lebih mahal daripada harga asal lah. Harga barang asal tukar. Seronok kan? Ni untungnya beli barang kemas Zulian ni. Okey. Kemudian apa lagi soalan? Yang ke
19. Apakah pantang larang menggunakan barang kemazulian? Pantang larang, tak ada pantang larang sebenarnya. Bukan macam makan. Yang pentingnya tahu penjagaan, tahu macam mana nak cuci sendiri, tahu di mana tempat nak sadur. Kemudian bukan kata tak boleh, cuma just elakkan daripada lotion-lotion. Kalau lotion Eltina daripada syarikat Zulia, tak apa, dia tidak mengkusamkan barang kemas kita. Tapi kalau lotion-lotion di luar sana, Umi tak pasti. Kemudian satu lagi, elak daripada kalau nak pergi berendam, mandi dekat air laut tu, pecahlah dulu barang kemas kita. Nanti barang kemas kita akan bukan cepat rosak, dia macam kusam, tidak berkilau. Jadi tak cantik lah tengok. Kemudian seterusnya, apa ni? Berapa kerap saya perlu cuci dan sadur emas Zulian? Berapa kerap saya perlu cuci dan sadur emas Zulian? Okey, cuci tu masa time kita mandi, cuci sentiasa. Cuci tadi Umi dah bagi tahu macam mana cara nak menggunakan shampoo badan ni. Shampoo badan Eltina, ekstrak bawah kiwi, bau dia pun memang harum. Dan yang satu lagi ni adalah shampoo badan Eltina, yang ni ekstrak ginseng dan juga lemon. Dan ada vitamin C. Jadi yang ni kita basahkan dulu. Yang ni pergi beli kedai Roya. Kita basahkan dulu. Lepas tu tuan kalau sedikit saja, kemudian ramah-ramaskan. Ramah-ramah. Ramah biar dia buih banyak. Lepas tu cobalah. Gahak-gahak sikit kita punya bayi kemas tu. Kemudian bilas badan kita. Pecatlah benda ni. Kalau tak si pecat pun tak apa. Macam yang kami pakai ni adalah yang tahan lasak lah. Yang tahan lasak maknanya kita boleh pakai sentiasa. Tak nak pecat pun tak apa. Yang ni lantai gajah. Lantai gajah harga dia 356. Kalau di pasaran tu mungkin lebih mahal lah. Itu minta pasti kita rujuk di pasaran luar sana. Kemudian tak apa, okey lah. Kalau yang tak nak pakai tu, yang cuma pakai hanya untuk perhiasan, just pecat, letak di tempat-tempat yang ada kain ke supaya dia kering dengan sendiri. Dengan cara itu mahzulian kita boleh bertahan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Okey. Kemudian sadu, berapa kerap boleh disadu? Tengok keadaan penggunaan barang kemas kita. Contohnya kita nampak dia punya emas, nampak sedikit pudar, dah ada sedikit dah warna-warna solid alloy kita tu. Solid alloy dia macam perak. Dia macam perak. Dan nampak dah sikit-sikit. Dia boleh tu sadu. Boleh sadu secara percuma. Tapi dengan syarat dengan dekat waranti. Dan macam mana pula kalau tak ada dekat waranti? Syarikat Zulian masih lagi menerima barang kemas Zulian, dan hanya barang kemas Zulian saja yang boleh disadur di Zulian lah, di syarikat Zulian. Barang kemas lain kita tak terima lah, kita tak terima. Jadi sadu secara percuma 1 kali setahun, dan kena ada kad waranti lah, yang cuma kita bayar mungkin ada sedikit kerosakan. Contohnya macam permata ni, belian ni, Swizubi Zirconia ni terjatuh, tertanggal, satu tu RM5. Kemudian kalau ada penyakut ataupun pin ni patah dan sebagainya, kena bayar RM5. Kemudian kena bayar lah pengangkutan tu, kita nak letak atas Stirling ke DHL, JNT, memang kena bayar lah, sebab tu adalah pengangkutan yang wajib kita bayar. Tapi selagi ada kad waranti, dan pastikan kad waranti kita tu ada tag harga. Kalau kad waranti saja ada, tag harga tak ada, maknanya kita kena bayar keseluruhan kos penyaluran. Jadi syarikat Zulian memperuntukkan sebanyak RM2 juta nak sadu setiap tahun. Mungkin dah lebih, benda 2 juta tu dalam 3-4 tahun lepas. Agaknya sekarang ni dah semakin meningkat, lebih daripada 2 juta setahun nak menyadur, nak memberi perkhidmatan servis TikTok kepada pengguna barang kemas Zulian. Gitu. Okey. Baik, Assalamualaikum Hayati Roni, Azrina, Azlan. Terima kasih kerana menonton. Okey, ada soalan tak Cikgu Nok? Cikgu Nok tutup dulu lah kelas Cikgu ni dalam 5 minit lagi. Kalau ada pertanyaan, soalan, saya tak tengok. Tadi saya tak sempat nak tengok soalan sebab duduk asyik bercerita berkenaan dengan barang kemas Zulian lah. Kalau ada soalan berkaitan dengan barang kemas Zulian, boleh tanya dalam 2-3 minit ini. Okey, Cik Na ada soalan tak? Cik Na, Cik Norma ada soalan tak? Apa lagi? Siapa lagi? Zah, Farah. Kok ada soalan. Jadi hari ini bersama dengan Cikgu Umi, Q&A, question and answer berkaitan dengan nama Zulian. Berkaitan dengan nama Zulian. Kok ada soalan dan sebagainya, dan masih sempat lagi untuk share dan untuk pengetahuan mereka di luar sana. Ni atas permintaan downline sebenarnya. Downline yang menyuruh saya buat live lah. Kalau ikut keadaan tak berapa rajin sebenarnya, okey. Tapi disebabkan kita keadaan sekarang ni, kita kelas pun tak boleh nak buat di agensi. Jadi kita terpaksa buat secara online dah, bagi ilmu kepada mereka di luar sana. Okey, ada soalan tak selain daripada hari ni bersama Cikgu Umi, Q&A 20 soalan tadi Umi kemukakan. Ada 20 soalan.
Kalau ada soalan, mungkin ada mereka yang pernah menggunakan barang kemas Zulian dan boleh berhubunglah dengan dengan ahli-ahli Zulian di luar sana, dan mungkin ada mereka yang pernah menggunakan barang kemas Zulian. Barang kemas anda masih lagi boleh disadur, ada kad ke, tak ada kad ke, masih boleh disadur. Jadi bila dah sadur cantik benda tu, boleh pakai balik. Jadi sekarang ni kita akan dalam bulan 5, bulan 6 ya, kita akan beraya, dan akan sekarang ni dah nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi siapa yang nak sadur barang kemas Zulian yang lepas-lepas, dah boleh dah hantar agensi sekarang ni. Sebab bila dah dekat dengan puasa, selalunya HQ takkan terima lah, sebab banyak sangat-sangat lah. Jadi jangka masa penyaduran itu adalah selama 1 bulan atau lebih sikit lah, Setengah orang tanya kenapa lama sangat cikgu. Sebab kita bila agensi dapat barang sadur tu, dia akan hantar pos ke HQ kita di Penang. Dan di Penang tu bukan barang kita saja nak sadur, banyak sangat barang-barang tu. Seluruh Malaysia semuanya hantar kat situ. Jadi jangka masanya 1 bulan tu adalah standard lah. Dan jangan sekali kita sadur ataupun kita pergi goreng dekat kedai emas. Sebab apa? Bila kita pergi goreng barang kemas Zulian di kedai emas, dalam masa sebulan lebih, barang kemas Zulian tu akan jadi kehitaman. Jadi semakin tak cantik lah. Lepas tu nak pergi sadur balik HQ, mungkin HQ tak terima lah kalau kerosakannya teruk. Jadi kena hati-hati. Okey, apa yang boleh dikatakan buatlah pilihannya bijak. Okey, jangan lupa tulislah nombor WhatsApp masing-masing dekat dengan komen tu. Mana tahu kok sah 2 dah. Dia sebenarnya cikgu nak support business partner cikgu, terdiri daripada dalam cikgu. Cikgu tak nak jual mana di secara live gini ke. Tapi hari ni cikgu cuma berkongsi ilmu saja. Mana tahu kok nak cari rantai tangan, rantai leher, nak cari subang, nak cari rantai kaki ke apa untuk anak-anak perempuan kita. Dan bagi Umi, kalau anak Umi perempuan tu ke, pada pakai hot Zulian dan sebab apa ni? Sebab ni kalau jatuh pun kita tak kena dengung. Kalau beli hot lain, minta sebut pada gapo hot lain tu, kalau jatuh tu rasa macam dengung kat dah lah. Dengung kat lah, sekali kita pun terpaksa menerima hakikat. Gitu je lah. Jadi kalau beli hot Zulian ni, kita tak pusing sangat lah. Tak pusing sangat. Maksudnya dekat raya ni ke, sekurang-kurangnya anak kita perempuan tu pakai jenggot surat 2. Kita pun tak rasa bimbang. Lepas tu bengkel pun banyak budak-budak. Bengkel tu sangat banyak lah pattern-pattern dia, sangat sesuai untuk budak yang usia 7 bulan, 8 bulan, yang usia sekolah rendah, sangat-sangat cantik. Okey. Apa lagi ada soalan tak? Berbelanja mengikut kemampuan dengan lebih bijak. Dia lain gini, lain padang, lain belalang. Pada lain, belalang lain, dia macam-macam. Cita rasa masing-masing. Jadi kita terima setiap orang itu, dia ada keseronokan dia ada cita rasa masing-masing. Jadi kalau Umi lebih suka kepada barang kemas Zulian dah. Sebab dia murah. Lepas tu kat beli boleh warna. Lepas tu laginya teh lama. Okay, bertahun-tahun. Lepas tu kat boleh tukar-tukar. Habis suka tukar-tukar. Tukar-tukar, tak suka pakai benda tu dalam 5 tahun, 6 tahun benda yang sama. Umi tak suka macam tu. Umi suka benda yang tukar-tukar. Ini pakai orang lain, asal pakai orang lain. Macam baju juga, kalau kita pakai seminggu baju tular, okay? Muka pun tak berseri. Barang kemas macam tu juga. Jadi syarikat Zulian mengeluarkan barang kemas Zulian kerana untuk memenuhi kehendak wanita-wanita macam kita ni lah. Duit, mengaku selalu duit tak berapa ada. Duit tak berapa ada, nak guna yang betul-betul yang mahal tu, mikir banyak kali. Bagi Umi, sekadar nak berhias, walaupun orang tak nampak dari segi nilai harta benda, nilai kekayaan. Tapi kalau Umi jual hak lama ni ke, harga dia lebih mahal daripada hak asal. Sebab hak lama ni ramai sangat permintaan. Hak lama-lama peta lama dia nak ni untuk dijadikan sebagai koleksi peribadi. Hak lama-lama peta lama-lama. Jadi laku balik dah. Jangan rusin lah. Bagi Zulian 10 tahun lagi dia akan laku balik. Orang akan minta pula untuk barang-barang lama. Jadi harga dia mungkin sekali ganda lebih mahal daripada harga asal. Gitu. Ni nilai dah ni. Okey, nilai. Okey. Ada tak lagi soalan nak tutup dah kelas kita pada hari ni? Okey. Terima kasihlah pada mereka yang menonton bersiaran dengan Cikgu Umi daripada jam 3 hingga 3.45 petang. Minta dah lebih pada masa sebab panjang sangat tak tahu apa nak urai. Dan insya-Allah kita akan bersiaran lagi minggu depan hari Jumaat jam 3 petang. Cuma topik gapo tu berdasarkan kepada permintaan business partner kami. Gapo dia nak suruh buat ke gapo, okey. Kalau mah mudah je, tapi kalau benda produk lain Umi kena study dulu. Kena kata
macam nak mengajar, nak bagi ilmu kepada mereka di luar sana, wanita di luar sana berkenaan dengan produk-produk Zulian. Okey, itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi minggu depan dan jangan lupa untuk share untuk sekian kalinya, dan jangan lupa juga untuk klik channel Cikgu Umi, sebab Umi ada buat satu channel di YouTube berkaitan dengan produk-produk Zulian, cara nak bersih emas, cara macam-macam lah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga dan tekan lonceng lah. Itu saja untuk hari ini. Okey. Bye-bye. Bye-bye Farah. Cik Ina dan mereka menonton pada ini. Norma, Azliza. Okay. See you soon. Kata.